Hari ini kita akan masuk topik yang ketujuh. Topik yang ketujuh, topik pengamilan. Apa yang dimaksudkan sebagai pengamilan? Bila kita buat pembezaan, kita gunakan apa ni? Kita gunakan simbol apa? dy dx. Simbol dy dx. Contohnya kat sini, kalau saya ada fungsi saya dy dx, okay, kita gunakan simbol f prime x ataupun y prime saja. Dan ada beberapa simbol lagi yang saya tunjukkan dalam nota topik yang topik pembezaan. Okey, contohnya kalau saya ada fungsi contoh 7.1 ni. Saya ada fungsi fx sama dengan x kuasa 2. Dalam topik pembezaan, kita buat pembezaan pertama, dy dx ataupun f prime x ni, nilai dia ialah 2x. Jadi proses yang pertama ni, ini yang dinamakan sebagai proses pembezaan. Kita buat pembezaan. Okey, jadi apa itu pengamilan? Pembezaan. Nama lain, okey, sebelum tu nama lain bagi pembezaan, kita ada apa? Terbitan. Terbitan pertama, terbitan kedua, pembezaan pertama, pembezaan kedua dan sebagainya. Apa itu pembezaan? Pembezaan ialah bila kita tukar fungsi tersebut daripada fungsi dia yang asal fx kepada f prime x. Dan dia juga adalah nilai cerun sebenarnya, nilai cerun ataupun namanya cerun garisan tangent. Ini ada dalam topik yang sebelum ni, cerun garisan tangent. Okey, dalam topik pengamilan yang kita akan belajar hari ini, ialah kita nak patah balik, kita nak reverse daripada pembezaan, daripada fungsi 2x ni, saya nak dapatkan fungsi yang asal. Daripada fungsi 2x, saya nak dapatkan fungsi yang asal je. Kita dah tahu fungsi yang asal ni ialah fungsi x kuasa 2. Jadi seperti yang ditunjukkan dalam bahagian ni. Itu yang dinamakan sebagai pengamilan. Bila kita kamilkan fungsi itu untuk dapatkan fungsi yang asal. Jadi kalau kita lihat dalam bahasa yang mudah dia, proses daripada x kuasa 2 menjadi 2x, itu namanya pembezaan. Sekarang kita nak patah balik. Apakah fungsi yang asal bagi 2x? Fungsi yang asal dia ialah x kuasa 2. Jadi pembalikan dia, kita reverse balik pada fungsi yang asal, itu yang dinamakan sebagai pengamilan, ataupun nama lain dia juga dikenali sebagai anti terbitan bagi 2x. Dan namun begitu, kalau lihat dalam nota di muka surat bawah ni, namun begitu dia kata apa? Namun begitu, x kuasa 2 bukan saja anti terbitan bagi 2x. Bukan anti terbitan bagi 2x saja, kerana kalau saya ada dua fungsi selain daripada x kuasa 2, jika saya ada fungsi x kuasa 2 campur 1, terbitan pertama dia ialah 2x. Bila saya kamilkan 2x, saya akan dapat x kuasa 2, fungsi yang asal. Dan jika saya ada fungsi yang kedua, tapi bentuknya lain sikit, bentuk x kuasa 2 tolak 5, terbitan pertama dia sama, iaitu 2x, dan anti terbitan dia akan jadi x kuasa 2. Jadi x kuasa 2 kat sini, seperti yang ditulis di nota bahagian bawah ni, ini bermakna x kuasa 2 campur 1 dan x kuasa 2 tolak 5 adalah anti terbitan bagi 2x. Iaitu bila kita kamilkan 2x ni, kita tak tahu dia adalah daripada x kuasa 2 campur 1 ataupun x kuasa 2 tolak 5. Sebab terbitan pertama bagi x kedua-dua fungsi x kuasa 2 campur 1 dan x kuasa 2 tolak 5 ni adalah sama, iaitu 2x. Oleh yang demikian, jadi apa yang cuba disampaikan di sini adalah bila kita buat pembezaan pertama, bila kita buat anti terbitan, kita kena di mana anti terbitan ataupun pengamilan tu dikenali sebagai pengamilan tak tentu. Ini pengamilan tak tentu ni. Maksudnya dia ada pengamilan tentu, nanti kita akan belajar. Kita akan gunakan apa simbol yang akan kita tulis? Kita akan tulis simbol yang panjang ni. Kamilkan fungsi fx terhadap x. Jawapan dia akan ditulis dalam fx campur c. Di hujung jawapan tu mesti ada campur c. Untuk apa tujuannya? Untuk capture bahagian ni. Sama ada dia mungkin negatif 5 ataupun dia mungkin positif 1. Jadi c ni dia boleh mengambil apa-apa nombor negatif infinity sampai positif infinity, iaitu real number. Dia boleh mengambil sebarang nombor. Oleh yang demikian, seperti yang berdasarkan contoh tadi, kalau contoh 7.1 tadi, bila saya tulis
antiterbitan pengambilan bagi fungsi 2x. Pengambilan bagi fungsi 2x, jawapan dia ialah mesti ditulis dalam bentuk x kuasa 2 dan di hujung dia mesti ada campur C. Iaitu x kuasa 2 campur C ialah semua antiterbitan bagi fungsi 2x atau kamiran tak tentu bagi fungsi 2x. Okey, jadi bila kita buat pengambilan, bahagian yang di hujung campur kamiran tak tentu khususnya campur C ni mesti ada. Bahagian di hujung. Jika awak tak tulis campur C, maka awak akan dipotong. Okey, macam mana nak buat pengambilan? Sebagaimana pembezaan, kita ada banyak petua-petua pembezaan. Begitu juga bagi pengambilan, kita ada macam-macam petua, macam-macam teknik bagi pengambilan. Walaupun dia nampak macam mudah, sebenarnya petua ni cuma berhati-hati awak jangan terkeliru antara pembezaan dengan pengambilan. Okey, jadi jika saya ada fungsi, teknik yang pertama, jika saya ada fungsi y sama dengan, kat sini katalah saya ada y sama dengan 4. Itu saya ada fungsi malah. Y sama dengan 4. Jadi bila saya kamilkan 4, kena ingat bila kita kamilkan 4 di x, di sebelah 4 tu tak ada x, jadi dia akan jadi 4x campur C. Ini pengambilan bagi fungsi malah. Jadi bila kita kamilkan fungsi malah tersebut akan kekal, cuma di sebelah nombor dia akan ada x. Jadi kena berhati-hatilah sebab dalam perbezaan bila kita bezakan fungsi malah, nilai dia akan jadi kosong. Okey, dalam soalan yang kedua, okey, contoh yang sama, kat sini dia bagi negatif 6. Saya kamilkan negatif 6 terhadap du. Jawapan dia, okey, ini unik sikit. Pun sama lebih kurang. Tapi jawapan dia bukan x. Dia akan jadi negatif 6u campur C. Kerana apa? Kerana ini. Ini yang saya highlightkan. Dia gunakan u. Du. Dia gunakan du, bukan dx. Kalau yang di atas tadi, kita gunakan dx. Jadi di sebelah dia akan jadi 4x. Kalau gunakan du, di sebelah negatif 6 tu mesti ditulis negatif 6u. Okey, jadi kalau di sini anda tulis negatif 6x campur C, jawapannya akan salah. Kenapa salah? Kamiran tersebut dia tak gunakan pemboleh ubah x, dia gunakan pemboleh ubah u. Jadi jawapan dia mesti negatif 6u campur C. Walaupun nampak simple, kadang-kadang anda boleh terperangkap dengan soalan-soalan begini. Jadi kena berhati-hati, tengok dia gunakan dx ke du ke dy pun boleh digunakan, ataupun dw dan sebagainya. Okay, itu untuk petua malah. Okay, yang kedua ialah hukum kuasa. Okey. Iaitu bila kita buat pengambilan, apa yang nak tunjuk kat sini, kalau saya ambil satu contoh, saya ada fungsi x kuasa 2. Saya nak kamilkan fungsi ni. Fungsi x kuasa 2 dx. Oleh kerana x ada kuasa 2, bila pengambilan bagi x kuasa 2, apa yang berlaku ialah, tengok betul-betul ni, nampak macam mudah, kadang-kadang ramai terkeliru. Okay. Bila pengambilan, kita buat pengambilan, kuasa yang asal perlu ditambah 1. Jadi kalau yang asal dia 2, sekarang dia jadi 2 campur 1, dah tentu 3. Bahagi dengan bahagian yang di bawah ni, bahagi dengan kuasa yang kita campur tadi. Kuasa yang asal 2 campur dengan 1. Dia akan jadi x kuasa 2. Di sini dia akan jadi apa? Bahagiannya akan jadi x kuasa 3 bahagi 3. Jawapan akhir mesti campur dengan C. Okey, jadi berhati-hati bila kita buat pengambilan, kuasa akan bertambah. Sebab apa? Kenapa saya sebut ni? Sebab bila kita buat pembezaan, kuasa dia akan berkurangan 1. Jadi jangan terkeliru untuk bahagian ni. Okey, jadi kalau contoh yang lain, contoh yang ketiga tu, kuasa dia x kuasa negatif 3. X kuasa negatif 3, kita buat pembezaan pertama. Bila kita masukkan, dia masih campur 1. Walaupun nilai dia ialah negatif 3 kuasa, kita mesti perlu campur dengan 1. Jadi dia akan jadi x kuasa negatif 3 campur 1 bahagi dengan negatif 3 campur 1. Jadi bahagian ni akan jadi sama dengan x kuasa negatif 2 bahagi negatif 2 campur C, jangan lupa. Dan bila susun, kita boleh tulis sebagai apa? Negatif 1/2 x kuasa 2 campur C.
Seperti yang saya tulis di sebelah tu. Jadi berhati-hati untuk bahagian ini. Tulis betul-betul kuasa dia campur ataupun campur dan nilai. Pastikan untuk pengamilan dia campur. Kalau pembezaan dia akan tolak. Okey, cuma kalau lihat petua yang ketiga, okey, ini untuk kes, special case jika kuasa dia sama dengan -1. X kuasa -1. Ni X kuasa -1. Sama dengan X kuasa -1 adalah sama dengan 1/X. Bila saya kamikan 1/X ataupun X kuasa 1, kita akan dapat jawapan kita ialah yang ini. Ini jawapan dia yang sebenar. ln X campur C. Ini petua dia, anda perlu hafal bagi bagi kuasa ni, iaitu X kuasa -1. Kita buat pengamilan dia sama dengan ln X campur C. Okey, kerana apa? Ini ada sebab dia. Cuma kalau awak balik pada petua yang asal, kalau saya gunakan kaedah yang di atas tu, jawapan awak tentu akan salah. Awak akan dapat pelik. Dia akan jadi apa? -1 campur 1 bagi -1 campur 1 bagi -1 campur 1. Dia akan dapat X kosong bahagi dengan kosong. Jadi jawapan dia adalah tidak tertarikh. Apa-apa nombor kita bagi dengan kosong, jawapan dia adalah tidak tertarikh. Jadi yang ini adalah salah. Yang betul, yang di atas ni, ln X campur C. Jadi ini antara yang perlu anda hafal lah. Bila pengambilan X kuasa -1, pengamilan dia akan jadi ln X campur C. Okey. Itu untuk bahagian 3 petua yang pertama. Okey, seterusnya kita ada petua apa? Okey, ini petua-petua yang lain. Sama je, petua 4, petua 5 ni. Kalau saya tak perlu pergi detail. Kita boleh sekalikan ya. Jadi anda boleh anggap dia sebagai sama ya. Kalau lihat dalam contoh yang panjang ni, kalau saya kata kita ada fungsi ni. Okey, di sini kita ada kuasa, kita ada X, bagi fungsi. Jadi macam mana kita nak kamikan fungsi ni, kita kena buat satu per satu. Okey, cuma kat sini di sebelah X ni kan dia ada perkali. Contohnya 2. Apa yang kita buat ialah keluarkan 2 tersebut. 2 tersebut tak terjejas. Okey, darab dengan X kuasa 2. Kita kamikan kuasa dia campur 1 jadi X kuasa 3 bagi 3. Campur dengan sini X -2 campur 1, kita akan dapat -1 bagi -1, -2 campur 1 dapat juga -1. Okay, tolak dengan X 1/2 campur 1, 1/2 campur 1, kita akan dapat 3/2 bahagi 3/2. Okay, jadi ujung tu mesti campur C. Ini jawapan dia. Cuma dalam matematik anda perlu susun jawapan ni. Ini bukan jawapan akhir. Jawapan akhir mesti disusun. Dia akan jadi apa? 2/3 X kuasa 3. Ini akan jadi tolak. Kita percaya 1 per X. Tolak 2/3. Betul, 2/3, 2/3, 3/2, 2/3. X kuasa 3/2 campur dengan C. Seperti yang saya tunjukkan dalam nota ni. Jadi ini jawapan dia bagi fungsi. Jadi lihat bahagian fungsi tersebut 1 per 1. Bila buat pengamilan. Ingat bila ini kita nak buat pengamilan, bukannya pembezaan. Jadi anda perlu berhati-hati kuasa bertambah ataupun berkurang. Okey, sebagaimana pembezaan, pengambilan juga ada petua untuk fungsi petua bagi fungsi eksponen dan juga bagi fungsi log. Fungsi eksponen dan juga bagi fungsi log. Okey, untuk fungsi eksponen dan fungsi log, dia punya step dia anda perlu hafal untuk memudahkan dia. Step dia perlu anda perlu hafal, anda perlu tahulah untuk tujuan pembezaan. So, kalau lihat ada beberapa fungsi ni, dia boleh gabungan antara log dan bukan log. Okey, untuk fungsi log tu, kita bagi fungsi eksponen tu. Okay, untuk fungsi eksponen, bentuk umum dia, dia kata apa? Jika dia beri fungsi eksponen, yang ni ialah asas A kuasa KX, apa yang perlu dibuat ialah apa yang ditunjuk kat sini, kalau saya besarkan lagi.
fungsi eksponen asas A kuasa KX. Okay, yang pertama, tulis semula fungsi tersebut. Kemudian dia ada pembawa dia, bahagi. Bahagi apa? K. K ialah nilai di sebelah X. Berapa nilai di sebelah X? Kalikan dengan ln A. Iaitu asas bagi eksponen tersebut yang campur dengan C. Dia kena anda perlu berhati-hati bila menulis dia. Jadi kalau saya ada sebagai contoh, kalau saya pergi pada saya ada fungsi yang ini 3 kamikan fungsi 3 kuasa 2x. Ini dah fungsi eksponen. Jadi apa yang perlu dibuat? Tulis mula. Tulis mula fungsi tersebut. Iaitu 3 kuasa 2x. Tulis saja. Tapi pembawa dia ialah tadi apa? K ln A. K itu apa? K ialah ni, 2 ni. Nilai di sebelah x. 2 ln A. A itu siapa? Ni, A ni. Asas bagi eksponen. 2 ln 3 campur dengan C. Itu dia punya dia punya penyelesaian dia. Jika saya ada fungsi, ini fungsi eksponen asas E ni yang paling simple. Fungsi ni dia unik sikit. Selalunya fungsi ni bila kita buat pembezaan, fungsi ni dia tak berubah asas dia. Asas dia masih sama berbanding dengan fungsi-fungsi yang lain. Jadi di sini saya tahu K dia sama dengan 1, A dia sama dengan E. Jadi bila saya buat pengambilan dia jadi apa? Tulis balik fungsi tersebut. K dia 1 ln A. ln 1 ln E. Iaitu dia jadi apa ni? Okey. EX kalau kita selesaikan. Okey. ln E akan sama dengan 1. Jadi EX bagi 1 darab 1. Jawapannya apa? Jawapan dia last kali mesti dia akan sama dengan EX campur C. Itu uniknya ni. Fungsi ni EX ni bahagian EX ni akan kekal tak berubah. Cuma jawapan akhir dalam fungsi pengambilan ni awak perlu dalam teknik pengambilan ni anda kena letak campur C. Kalau tak jawapan dia akan salah. Okey, itu untuk fungsi bagi fungsi bagi berbentuk eksponen. Itu pattern dia. Manakala bagi fungsi log, kita ada eksponen, kita mesti ada fungsi log. Untuk fungsi log, dia juga ada teknik dia tersendiri sebagaimana fungsi eksponen tadi. Tempat dia pun dia punya step dia pun anda perlu hafal. Kalau saya ada log asas A, ada satu fungsi log asas A iaitu log A bagi KX. Pembezaan pertama ialah apa dia kata? X darab dengan log A KX. Di depan dia anda perlu tambah X. Kemudian darab dengan fungsi yang asal. Tolak dengan X. X ni maksud perlu diwujudkan. Darab dengan log A bagi E. Asas log masih sama. Tapi gantikan dengan E. Kemudian jawab seperti biasa. Di hujung tu mesti ada campur C. Jadi kalau lihat teknik ni. Kita log A bagi fungsi yang asal. Katalah saya ada fungsi Y sama dengan log 2 bagi 10X. Jadi pengambilan dia akan jadi apa ni? Dia kata apa? X darab dengan log 2 fungsi yang asal 10X. Tolak dengan, dia tolak bukan campur, tolak dengan X log asas yang asal 2. Tapi kali ini ialah untuk E. Dan campur dengan C. Ini step dia. Anda perlu hafal. Sebab tu kalau saya satu lagi kalau lihat fungsi ln X. Fungsi ni dia unik sikit. ln X. Apa tu ln X? Kalau saya lihat fungsi ln X ni. ln X ialah apa? Dia adalah log asas E kan? Log asas E bagi X. Jadi bila saya buat pembezaan pertama, bila buat pengambilan dia akan dapat X log E bagi X tolak dengan X log E bagi E campur dengan C. Jadi kalau lihat log E bagi E ni, ini hukum asas bagi log E bagi E akan sama dengan 1.
Okay, jadi jawapan dia sebab tu ditulis seperti yang di atas ni. Kalau ln x, dia unik sikit, dia akan jadi seperti saya highlightkan ni, x ln x tolak x campur c. Ni antara satu lagi pattern jawapan yang boleh awak hafal, iaitu log bagi ln x, dia akan jadi x ln x tolak x campur dengan c. Okey, itu bagi petua log, petua eksponen dan juga petua bagi fungsi-fungsi yang apa ni, yang biasa. Okey, muka surat yang muka surat kelima. Okay, ada beberapa contoh tambahan, ada soalan dan juga ada jawapan. Jadi saya harap anda boleh gunakan untuk tujuan apa ni, untuk tujuan ulang kaji, untuk anda memahami topik pengambilan. Okey, sebelum saya teruskan, ada soalan, ada pertanyaan? Cik Amin. Ya, saya. Tu ada soalan saya tanya. Untuk fungsi log tu, saya faham. Tapi saya macam kalau contoh jawapan yang integration tu kan, kalau kita differentiate daripada situ, bukankah jawapan dia macam lain sikit dengan yang untuk kita kamirkan tu? Yang mana ni? Awak uji yang mana? Yang log 2 dalam kurungan 10x. Okey. Kan Maksudnya jawapan dia kan x log 2 dalam kurungan 10x tolak semua tu kan? Okey. Okey, contoh kalau kita nak kamirkan daripada jawapan dia tu, bukankah macam lain sikit ke dengan yang depan tu? Kalau nak kamirkan, kan kita dah kamirkan. Maksud awak jawapan yang saya bagi ni ada yang salah ke macam mana? Saya tak jelas. Bukan, saya tak faham. Tak faham. Awak tak faham macam mana jawapan kamiran ni diperolehi. Itu maksud dia. Sebab macam kalau contoh kalau kita belajar waktu differentiate, kalau kita differentiate jawapan tu kan tak sama dengan yang jawapan yang log 2 10x dx tu. Tak, bila kita sekarang ni kita buat pengamilan, kita bukan buat differentiate. Differentiate tu pembezaan setiapnya lain. Jadi bila kalau buat pembezaan, sekarang ni bila kita buat pengambilan, maksudnya kita nak sebenarnya kalau awak kena faham konsep, katalah saya ada fungsi A, saya nak ubah dia jadi B. Saya guna teknik pembezaan kan. Saya tu ni teknik pembezaan differentiate. Sekarang daripada B ni saya nak tukar jadi A. Saya kena buat apa? Saya kena buat pengambilan. Jadi kalau dalam kes yang apa yang kita buat ni, kita nak buat B, nak balik ke A, balik ke fungsi dia yang asal. Okey, cuma di sini sebab dia ada faktor campur C tu, mungkin jawapan yang kita dapat ni, jawapan pengambilan yang kita dapat ni, dia bukannya fungsi asal dia yang lengkap lah. Sebab dia ada faktor campur C tu. Sebab C ni dia boleh ambil semua nilai. Sebab tu, jadi awak saya rasa mungkin saya faham, awak ingat jawapan ni sepatutnya dia boleh menggambarkan fungsi yang asal bagi log 2 10x tu lah. Tapi dalam prinsipnya begitu. Teori dia begitu. Tapi bila kita buat
kita buat pengamilan, macam pengamilan tu sebab namanya pengamilan tak tentu kan. Jadi bila kita kamikan tu, sebab bila kita buat pembezaan A ke B, ada sebahagian faktor yang unsur dalam A tu dia akan hilang kan. Contohnya macam kalau fungsi tu ada constant, ada bahagian-bahagian tertentu dia akan hilang bila kita buat pembezaan. Jadi bila dia dah jadi B, bila A berubah jadi B ni melalui teknik pembezaan, ada unsur dalam A tu dah hilang yang tak dapat dikesan di B ni. Jadi bila kita buat pengambilan untuk B, untuk dapatkan A, kita tak akan dapat A 100%. Sebab ada unsur yang hilang semasa proses A kepada B tu yang tak dapat dikesan semasa kita nak balikkan B kepada A. Ini bahasa saya lah. Sebab tu dalam pengambilan kita kena letak pengambilan tak tentu, kita kena letak campur C. C ni adalah sebarang nombor yang tak diketahui, negatif infinity sampai positif infinity. Tujuannya apa? Nak ambil kira unsur bahagian-bahagian ataupun unsur-unsur dalam A yang hilang semasa kita buat pembezaan. Okey, saya ingatkan kita akan dapat jawapan sama macam Tak 100%. Tidak 100%. okey, dah faham. Okey, alhamdulillah. Okey, saya pun dah faham apa yang awak tanya. Sepatutnya kalau tadi bila A kita buat pembezaan jadi B, pengambilan B dia mesti jadi A balik. Tapi A yang dia jadi ni bukan A yang solid seperti A yang asal. Jadi sebab apa? Sebab tu yang dia ada faktor, dia ada faktor C. Tapi pemahaman dia begitu. A tukar jadi B pembezaan. B nak balikkan A, kena buat apa? Kena buat pengambilan. Konsep dia memang begitu. Tapi A yang kita dapat dalam proses pengambilan tu bukan A yang perfect. Bukan A yang lengkap lah. Bukan A yang asal. Maknanya dia dah mungkin dah lalu satu proses yang dia hampir kepada A tapi bukan A 100%. Itulah soalan awak tu bagus, signifikannya. Soalan awak tu sebenarnya awak menjurus kenapa mesti ada C ni. Kenapa mesti ada C tu? Sebab dalam fungsi yang asal kita mana ada C kan? Kita takkan ada C C yang dimasukkan dalam contoh ni. Okey. Boleh ya? Okey, boleh. Okey, yang lain macam mana? Ada soalan? Untuk log dan eksponen ni untuk pengambilan untuk bahagian pengambilan dan pembezaan, step bagi fungsi langkah-langkah pembezaan, langkah-langkah pengambilan bagi eksponen dan log ni saya rasa awak memang kena hafal ni. Cubalah hafal kalau boleh kalau boleh faham lagi bagus. Kena ingat, kena hafal sebab dia akan memudahkan awak lagi. Sebab dia kadang-kadang dia mengelirukan. Awak akan terkeliru kat sini antara pengambilan fungsi eksponen dengan pembezaan fungsi eksponen. Jadi berhati-hatilah. Cuma yang saya boleh kongsi kat sini fungsi ni, fungsi y sama dengan EX ni. Mana tadi kita ada fungsi y sama dengan EX. Fungsi ni dia unik sikit. Ni y sama dengan EX ni. Kalau saya ada y sama dengan EX, bila saya buat pembezaan, dia akan kekal EX. Kalau saya buat pengambilan, saya kamilkan EX, saya juga akan dapat EX. Cuma di hujung tu kena ada campur C. Ini fungsi yang unik bagi fungsi eksponen ni. Dia tak berubah. Asas dia tak berubah sama ada kita buat pengambilan ataupun pembezaan. Cuma kat sini saya harap boleh bayangkan macam mana bentuk fungsi Y, macam mana nak lukis fungsi Y sama dengan EX. Sebab tu dia unik. Fungsi log, fungsi eksponen ni dia unik berbanding dengan fungsi linear, fungsi kuadratik. Sebab dia ada cara tertentu. Dia akan berkongsi satu titik pintasan yang sama bagi semua bentuk fungsi. Okey. Ada soalan lagi? Jadi saya harap dalam muka surat yang kelima ni, bila anda buat latihan, anda akan jadi lebih faham untuk topik pengambilan, dan saya akan letakkan nanti latihan-latihan dalam UKM Folio juga untuk anda jawab sebagai kerja rumah nanti. Okey, cuba kita lihat satu lagi contoh daripada ni. Ada lagi petua petua kita ada petua kaedah kamilan cara gantian dan kaedah kamilan bahagian demi bahagian. Okay, sebelum tu kita nak ambil contoh ni. Okey, ini contoh soalan ni walaupun nampak macam simple, ini soalan bentuk-bentuk begini selalunya keluar dalam exam dan dia amat menguji anda lah untuk dia boleh tanya satu soalan satu soalan boleh meliputi 3 topik. Ini contoh satu soalan yang meliputi 3 topik. Topik apa ni? Topik 1 fungsi,
Kita belajar topik satu fungsi dan juga topik pengambilan dan juga topik topik pembezaan, topik yang ke-6 dan juga topik pengambilan. Ini contoh soalan yang dia memerlukan pemahaman awak kurang-kurangnya pada 3 topik. Kenapa 3 topik? Cuba kita baca soalan 7, 11 ni. Okey. Dia beri begini je. Soalannya memang simple tapi belum tentu mudah untuk dijawab. Dia kata jika f prime x sama dengan x kuasa 2 tolak 6 dan f dalam kurungan kosong sama dengan 2. Koma, tentukan fx. Titik. Kan nampak tu kan? Dia ada 3 bentuk f kat situ. Ada 3 bentuk f. Diberi jika f prime x sama dengan x kuasa 2 tolak 6 dan f kosong sama dengan 2, tentukan fx. Jadi kat sini kalau saya highlight kan, kita ada mula-mula dia tulis f prime x, kemudian f kosong, kemudian fx. Nampak ni? Kalau yang kita biasa jumpa fx juga. Ini bahagian yang ni kita biasa jumpa. Fx ni. Bagi fungsi kan. Sebab selalu kadang kita tulis fungsi y sama dengan a campur bx. Ataupun kadang-kadang dia tulis fx sama dengan a campur bx. Itu maksudnya fungsi yang asal lah. Tentukan fx maksudnya soalan ni nak fungsi yang asal. Soalan ni minta fungsi yang asal. Apa maklumat yang dibagi? Maklumat yang diberi dalam soalan ialah f prime x. Apa itu f prime x ni? Nampak? Yang biasa kita tulis ialah f dalam kurungan x. Dia ubah sikit saja. Dia letak yang ini. Saya nak merahkan benda ni. Dia letak yang nampak yang warna merah ni kan. Dia letak apa ni? F prime x. Itu saja. Bila dia tulis f prime x ni, dia adalah yang maksud yang berbeza, tak sama dengan fungsi yang asal. Iaitu tak sama dengan fx. Hanya kerana satu bahagian saja. Jadi awak kena berhati-hati bila awak menulis. Nak tulis fx ke nak tulis f prime x. Sebab dia ada maksud berbeza. Jadi f prime x, kalau fx ni topik yang pertama. Kita dah biasa jumpa fungsi kan. Okay. F prime x ni ialah topik yang ke-6. Topik pembezaan. Ini ialah pembezaan pertama. Ini ialah dy dx. Ini yang dinamakan dy dx. Berapa nilai dy dx? Dia dapat x kuasa 2 tolak x kuasa 2 tolak 6. Diberi dy dx. Sekarang dia minta dapatkan fx. Iaitu maksudnya apa? Kita diberi pembezaan, fungsi yang telah dibezakan, nilai pembezaan, terbitan dah diberi, nak dapatkan anti terbitan. Diberi terbitan, kita nak anti terbitan. Maksudnya soalan ni minta kita buat pengambilan. Ini topik yang kita belajar ni. Nampak? Dia sentuh ketiga-tiga topik terus. Dia minta kita buat pengambilan. Pengambilan bagi siapa? Dan tentu pengambilan bagi fungsi yang telah bagi terbitan tadi. Okey, sebelum tu ada satu lagi yang saya tertinggal. Ini f kosong ni. F dalam kurungan 02. Apa maksud f dalam kurungan 02? Kita dah belajar dalam topik yang pertama. F dalam kurungan 02 bermaksud apa? Apabila x sama dengan 0, y sama dengan 2. Itu maksud dia. Nampak, itu juga adalah topik yang pertama. Okay, jadi kalau lihat balik pada soalan ni, apa yang soalan ni minta ialah dia minta anda buat pengambilan bagi fungsi ni. So macam mana nak buat pengambilan? Berdasarkan petua kaedah pengambilan ni, siapa yang kita nak kamilkan? Jadi kita lihat siapa yang kita nak kamilkan. Yang nak dikamilkan ialah yang telah diterbitkan. Iaitu apa itu terbitan kita tadi? Terbitan kita tadi ialah f prime x sama dengan x kuasa 2 tolak 6. Okey, yang ini kita akan kamilkan. Jadi ini maksudnya apa yang kita perlu buat ialah kamilkan. Jadi mesti tulis begini ya. Kamilkan x kuasa 2 tolak 6. Kamilkan x kuasa 2 tolak 6. dx. Mesti tulis dx ni. Jadi ini sama dengan apa? Dia sama dengan
Bila kita kamikan dia jadi X. Jadi ini yang apa ni yang mencabar ni soalan ni ialah bila awak nak kamikan X kuasa 2. Jadi awak akan pastikan apa ni berhati-hati fikir betul-betul. Ini kamikan ke perbezaan? Kita nak kamikan. Bila kita kamikan kuasa dia akan bertambah. 2 campur 1, 3 bahagi dengan 3, tolak dengan 6. 6 ialah kita nak kamikan 6. Kalau kita bezakan dia akan hilang. Kalau kamikan dia jadi 6X. Campur C. Ini jawapan dia. Tapi ini belum habis. Sebab soalan tu tanya, dapatkan Fx. Kan? Dan diberi apabila X kosong, Y sama dengan berapa tadi? Apabila X kosong, Y sama dengan 2. Yang ini. Ini maklumat tadi kan? Okay, jadi bila saya masukkan, apabila X sama dengan kosong, Y sama dengan 2. Apa yang saya nak buat ialah, gantikan X sama dengan kosong ke dalam fungsi ni. X sama dengan kosong ke dalam fungsi tersebut. Dan Y akan sama dengan 2. Jadi kita boleh tulis macam mana? 2 sama dengan kosong kuasa 3 bahagi 3 campur dengan 6 kosong campur C. Jadi kalau selesaikan C sama dengan 2. Kat sini kita boleh dapatkan nilai C. Jadi kita akan dapat betul-betul fungsi yang asal. Sebab kita ada maklumat titik koordinat dia tadi. Ini sama macam soalan, hampir sama dengan soalan yang kawan kita tanya tadi kan pasal fungsi log. Jadi mana kita perlukan maklumat tambahan untuk dapatkan fungsi yang asal. Jadi apabila C sama dengan 2, apa jadi pada fungsi tadi? Mana fungsi yang saya kamikan tadi? Ini fungsi ni. X kuasa 3 tolak 3 tolak 6X campur C. Tadi C sama dengan berapa? C sama dengan 2. Jadi bila C sama dengan 2, saya boleh gantikan C kat sini sama dengan 2. Sepadan balik sama dengan 2. Jadi ini adalah jawapan saya bagi siapa? Bagi Fx tadi. Ini jawapan dia, jawapan bagi Fx. Nampak kita boleh dapat apa ni? Fungsi yang asal. Ini adalah apa ni? Fx tadi. Saya tulis kat sini. Berapa Fx? Fx sama dengan X kuasa 3 tolak 6X campur 2. Berhati-hati bila melihat fungsi, melihat pengambilan, pembezaan dan sebagainya. Kalau lihat kat sini, kita soalan ni, kita kena gunakan teknik dalam fungsi topik yang pertama, fungsi dalam topik yang ke-5, topik yang ke-6 pengambilan dan topik yang ke-6 pembezaan dan topik yang ke-6 ialah pengambilan ni. Ini contoh soalan ni. Jadi saya harap nanti awak baca balik soalan ni, buat latihan, cuba sendiri, pastikan anda boleh dapat jawapan yang sama seperti yang saya tulis dalam muka surat yang ke-6 ni. Okey, begitu juga soalan 7-12. Fungsi dia panjang sikit. Dia kata cuba diubah sini. Tadi f prime, sekarang saya gunakan y prime. Iaitu dia dy dx. Pada x sama dengan 1, y sama dengan 2. Ini adalah titik, ini adalah titik koordinat. Jadi kat sini kalau saya tandakan, ini ialah dy dx terbitan pertama. Ini adalah titik koordinat x sama dengan 1, y sama dengan 2. Dapatkan fungsi y. Y sama dengan berapa? Jadi dalam jawapan dah diberi di bawah. Kita boleh selesaikan untuk nilai C. Kita akan dapat fungsi yang asal. Itu contoh bagaimana teknik pengambilan kita boleh gabungkan dengan fungsi dan gabungkan dengan pembezaan.